dalam agenda Awani ini khas kita memikirkan tentang kebangkitan negara Asia secara ekonomi dan pelbagai lagi. Tetapi kita kini di era pandemik, dan di era pandemik kita melihat kembali ke dalam negara kita, melihat pada impak atau kesan daripada percubaan kita untuk melandaikan lengkung jangkitan itu, memutuskan rantaian jangkitan. Kesannya juga terbawa kepada ekonomi, bidang makanan dan industri makanan dan minuman serta industri logistik adalah dua yang begitu penting sekali, kritikal untuk terus berfungsi ketika pandemik ini, sama ada PKP ke PKPB ke PKPD ke, kerana permintaan untuk makanan dan minuman akan sentiasa ada, permintaan untuk perkara barang untuk dihantar dan sebagainya pun akan terus ada, malah mungkin lebih meninggi lagi kerana orang tidak boleh melakukannya sendiri kerana mereka perlu mematuhi perintah kawalan pergerakan. Jadi saya nak mula dengan rintihan dahulu mungkin, jika ada, atau saya tengok Faris senyumnya, mungkin rintihan dah bertukar menjadi kegembiraan, mungkin lebih banyak permintaan untuk Ninja Van. Faris, boleh tolong mulakan dulu, lepas tu nanti kita pergi food. Boat noodle ni sedap, nanti kita bincangkan dia sekejap pergi Ninja Van. Boleh. Terima kasih Kamarul. Jadi untuk syarikat perkhidmatan seperti kami ni, memang tahun 2020 ni memang sangat mencabar. Bukan untuk kami saja, I think untuk semua. Antara cabaran yang kami face pada waktu pandemik tu ialah, satu perkataan tu ialah ketidakpastian. Jadi bila bermula pandemik, memang semua orang tak pasti. Sebagai rakyat Malaysia, kita tak pasti sebab macam mana nak hadapi situasi PKP ni bila diperkenalkan. Kita tak boleh keluar rumah, perniagaan diarah untuk tutup, border ditutup. Jadi memang satu cabaran untuk kami sebagai sebuah syarikat. Jadi antara cabaran lain yang kami terima ialah antara SOP yang ditubuhkan memang memberi impak secara langsung kepada kelangsungan operasi kami. Jadi di dalam warehouse kami terpaksa ada penjarakan sosial, pengurangan non-essential operation. Jadi bekalan-bekalan supply untuk kami menjalankan operasi terjejas, dan kontak terhad antara kami dan juga pelanggan, kontak fizikal yang dihadkan memang sangat mencabar untuk kami. Jadi dan juga kerana semua SOP ini, jadi pelanggan yang sentiasa berada di rumah, jadi mereka berubah kepada membeli barangan, berbelanja secara online. Okay. Ini juga meningkatkan jumlah volume yang kami terpaksa proses setiap hari. Jadi ini antara dua cabaran yang memang kami rasa sangat mencabar untuk tahun 2020. 2021 lebih baik tak? So sepanjang 2020 tu kita banyak belajar daripada tahun 2020. Jadi 2021 ni memang kami dah bersedia. Memang ada banyak penambahbaikan yang kami lakukan. Kita belajar dari tahun lalu apa yang kurang, jadi dan kami adaptkan semua itu di tahun 2021, dan kami anticipate forecast yang dapat kami dapat daripada data-data yang kami ada pada tahun lepas. Kita nak cakap tentang benda yang sedap. Benda yang sedap adalah boat noodle. Dibayar oleh Tony, tapi saya nak kata itu kerana bagi saya yang baik ketika era pandemik ini kita harus akui. Dan boat noodle nampak jelas daripada sambutan yang diberikan memang mendapat ikutan yang baik, kerana itu antara menu makanan di Thailand dan di Malaysia yang cukup digemari. Tony, undur sikit ke belakang, dan kali pertama kita kena PKP itu tak pernah terjadi dalam sejarah kita. Terus hubungkan dengan keadaan kini. Ya, Kamarul, thank you, terima kasih for having me here. So PKP memang tak pernah langsung pun, tak pernah ada dalam planning. Worst case scenario pun tak pernah planning. Saya rasa tak ada bisnes apa-apa yang akan planning sampai seteruk inilah. So when PKP berlaku, memang suddenly the next day revenue jadi zero. Dia akan jadi macam tu. Especially kalau untuk boat noodle, fasa 1, pengembangan fasa 1 dari tahun 2014 sampai year 2020 memang targeting shopping mall.
So dalam 50 lebih restoran dalam shopping mall masa Ya. PKP berlaku, Mhm. sangat teruk keadaannya. Sampai the worst time yang kita pernah lalui, the revenue is at 95% down. So yeah, it's a big nightmare. Ya. So tadi dengar dengan Faris, I think Faris, you know, the challenge yang Ninja Van facing sekarang itu challenge yang baik. Ya. Good problem to have. Mengapa? So volume sedang good problem. But I think for retail F&B, walaupun adaptasi boleh dibuat, walaupun inovasi boleh dibuat, tapi secara langsung kita tidak dapat kontrol juga. Sebab perkhidmatan untuk food delivery bukan dalam kontrol kami. Ya. Landlord, renter nak bayar tak bayar pun bukan dalam Tony, maaf saya kontrol potong. kami juga. Tony, tentang sewa itu, kerana masih banyak perdebatan, terutama di media sosial, takkanlah tuan yang punya tapak tu tak memberikan sedikit kelonggaran, moratorium lah, kerajaan lah. Tapi hakikatnya, kita berada dalam negara pasaran bebas. Dan kita tak boleh paksa untuk sesiapa jangan tuntut sewa. Kerana ikut perjanjian yang ada, kita perlu bayar. Itu tuntutan undang-undang. Jadi Tony tadi sebut 50 jenis lebih. Tony tolong kongsikan dalam perniagaan makanan ni berapakah peratusan roughly secara kasarnya kos untuk sewa sahaja. Kerana itu dilihat antara kos terbesar, dan jika 3 bulan contohnya tidak ada sebarang pendapatan tetapi sewa perlu dibayar, itu sudah lebih dari cukup untuk mengorbankan operasi bisnes mana-mana perniagaan yang tidak mempunyai ketahanan itu. Betul. Kalau secara untuk business model yang dalam shopping mall, untuk business model dalam shopping mall secara amnya untuk restoran, minimum pun 12% kalau kita ikut landlord, mereka panggil minimum guarantee percentage of sales lah. Itu pun sudah paling minimum. Adaptasi untuk pergi ke dalam talian, Tony, atas kertas memang nampak logik. Memang nampak itulah caranya. Tapi kita tahu tidak semudah itu untuk melakukan migrasi dari brick and mortar ataupun keadaan fizikal yang orang datang dan kita jual secara langsung kepada pelanggan-pelanggan kita untuk bergerak dan adaptasi di dunia maya. Atau bagaimana? Ataukah ini hanya pandangan armchair kritik? Yeah, I think Kamaru, what you just said tu sangat betul. Dunia luar mungkin pandang boleh jual online lagi, boleh buat delivery lagi. So mungkin bolehlah survive lagi. Tapi saya mesti I have to say, like I said, brick and mortar model ni kalau overnight nak jadi delivery saja tu tidak mungkin. Langsung tidak mungkin. Okay. Sebab your cost structure memang sudah ada sana. Pertama kali cost structure sudah ada, manpower sudah ada, semua sudah ada. So sangat tak mungkin untuk migrate in the short term lah. Kalau nak kata betul-betul untuk buat delivery saja, baik you tutup original brick and mortar business model, you migrate to cloud kitchen lah, kitchen yang sekarang sangat viral sangat. I think that pun ada chance lagi nak buat profit untuk delivery saja. Yeah. Tony, tapau je macam mana? Itu kan dimulakan oleh Tony dan rakan-rakan. Ya. Itu I have to say itu satu, we have nowhere else to go. Tapi itu salah satu lifeline yang kita boleh dapat lah. Untuk delivery saja dari existing brick and mortar model, kita tidak panggil dia profit tapi sebagai satu cash flow lifeline. I have to say that. So dia bukan untuk dia tak boleh akan bagi profit yang cukup yang hilang kan, Tony? Tak mungkin. Okay, Tony, hold your thoughts, jangan lari kat situ. Saya nak bagi ke Faris. Faris, kita simpati dengar nasib yang menimpa usahawan seperti Tony dan rakan-rakan. Tapi tidakkah ini satu peluang kepada pemberi perkhidmatan seperti Faris, rakan-rakan kat Ninja Van, kerana ruang ini Ninja Van lebih dulu masuk walaupun sebelum COVID kan, dan Ninja Van jabatan di antara brick and mortar ataupun perniagaan rantaian bekalan tradisi itu dengan permintaan yang boleh diadaptasi ke digital.
Cuma soalnya Faris, dan kalau boleh Faris kaitkan balik dengan penubuhan Ninja Van. Ninja Van bermula oleh usahawan yang mula dari bawah lah untuk menyelesaikan masalah yang tidak diberikan oleh gergasi-gergasi perkhidmatan yang ada dalam industri itu pada ketika itu. Bagaimana sekarang daripada bermula macam itu dengan bootstrapping lah kalau dalam bahasa usahawan teknologinya, kepada menyelesaikan masalah seperti Tony. Mungkin Boat Noodle sendiri nak mandiri secara sendiri sukar. Tetapi jika kita boleh jadikan ia satu inisiatif nasional, kalau kita boleh beri ICINA dan sebagainya, kenapa kita tak boleh berikan suatu pelindungan kepada perniagaan yang bukan tidak mahu berniaga, nak berniaga, tapi cuba melampaui jurang-jurang digital ini. Faris. Betul. So, Kamarul, mungkin saya cerita balik sejarah tentang Ninja Van ni. So, mungkin semasa Ninja Van ditubuhkan ni, sebelum ditubuhkan, founder kami adalah peniaga online, right? Jadi dia cuba masuk ke space di mana dia menjual baju sebenarnya. Jadi orang boleh menempah baju lelaki dan dia akan fabricate baju tu dan hantar kepada customer. Okay. Jadi sepanjang tempoh dia berniaga tu banyak masalah-masalah yang timbul daripada penghantaran sebenarnya. Jadi macam customer tu komplain barang lambat dan tak dapat track barang tu, dan bila barang tu sampai kondisi dia tak berapa bagus. Jadi bila dia menghadapi masalah ni, jadi pertama sekali yang dia buat untuk Ninja Van ni adalah sebenarnya teknologi. Bukan dia terus membuat syarikat penghantaran. Jadi apa dia buat, teknologi yang dibuat tu adalah berdasarkan kepada pengalaman dia sebagai penghantar dan juga masalah-masalah daripada customer dia, yang feedback daripada customer dia. Jadi sistem yang ditubuhkan tu adalah sebenarnya untuk mempermudahkan peniaga dalam memproses order mereka, dan untuk pelanggan-pelanggan pula, sistem tu dicipta untuk memberikan notifikasi kepada pelanggan-pelanggan. Jadi ini semua adalah proactive notification. Kalau sebelum ni you dapat tracking number, you kena pergi website dan check. Sekarang ni kita beritahu you dekat mana parcel tu. Dan pelanggan pula sebelum ni mungkin mereka perlu memanggil talian customer service untuk cek barang, dan perlu meminta dengan peniaga status penghantaran. Jadi sekarang ni tak perlu, kita dah membuat notifikasi. Jadi sistem tu bila dibuat, jadi sebenarnya syarikat ni bermula di Singapura, dan kebetulan pada masa itu memang e-commerce boom di Singapura. Jadi syarikat teknologi yang ditubuhkan tu memang sangat sesuai pada masa itu, dan memang banyak keperluan untuk teknologi itu. Jadi pada tahun 2014 syarikat tu ditubuhkan, dan setahun selepas itu memang dapat kerjasama dengan syarikat-syarikat marketplaces, dan pada tahun 2015 syarikat Ninja Van ni dia expand ke Malaysia. Bila expand ke Malaysia ni sebenarnya kita punya country head tu dia bekerjasama 2 orang je dengan lagi satu teammate daripada Singapura. Jadi mereka bermula dengan marketplace syarikat Lazada, dan sort parcel menggunakan handphone, dan juga dibuat di parking lot sebenarnya. Jadi mungkin waktu itu parcel tak terlalu banyak, tapi fast forward untuk sekarang ni apa yang kita tekankan ialah syarikat Ninja Van ni memang dibuat special untuk e-commerce. Jadi sepanjang 5 tahun kita berada di Malaysia ni, memang kita punya ethos dan kita punya apa yang kita cuba sampaikan kepada peniaga ialah bagaimana untuk peniaga-peniaga ni mempermudahkan sistem online mereka. Jadi kalau mereka berniaga online, apa yang kita mempermudahkan mereka. Ya. Mereka mulanya mahu lakukan dua-dua, iaitu jual pakaian itu dan kembangkan dia dan selesaikan masalah penghantaran, jadi 2 bisnes atau perniagaan yang saling melengkapi. Tetapi apabila dia meningkat, jelas bahawa tidak semudah itu, dan dikorbankan perniagaan pakaian itu kerana perniagaan logistik ini jauh lebih nampak masa depannya, kerana ketika itu logistik kecuali Singapura
negara-negara ASEAN lain memang mempunyai kemajuan yang agak perlahan atau mundur dalam aspek logistik dan digital. Sebab itu, kalau diletakkan tekanan yang sama dan mungkin makanan dan minuman lebih agak baru untuk pergi digital berbanding dengan logistik penghantaran seperti itu. Jadi bagaimana kita nak mengharapkan macam Tony buat dua-dua? Okey, buatlah tempat jual makanan, restoran 50 di shopping kompleks dan pada masa yang sama kembangkan perniagaan digital. Adakah Faris melihat bahawa perlu ada dokongan kerajaan, agensi, institusi dan juga golongan pemodal dan usahawan untuk kita hack the problem? Maknanya kita ganggu balik gangguan ini supaya kita mungkin nak harapkan satu-satu susah, tapi boleh tak kita jadikan dia satu inisiatif nasional? Dan kerana institusi macam Ninja Van dah ada di banyak negara ASEAN, dia juga saling melengkapi ke arah ASEAN kerana berbanding manusia lebih mudah untuk parcel ataupun bungkusan melintasi sempadan sekarang ini. Dan itu sepatutnya tidak menjadi halangan. Ditambah dengan kebangkitan negara China yang semakin maju dalam bidang logistik dan digital dan perdagangan e-commerce ini. Kita tengok angka 11-11 dan sebagainya, itu astounding. Memang tak boleh nak fikirlah kadang-kadang angka sebesar itu. Faris, pandangan Faris, kerana Faris orang paling penting, selalu buat sales. Okey. Jadi untuk saya rasa banyak effort daripada kerajaan sekarang ni memang cuba mendigitalisasikan peniaga-peniaga di Malaysia. Ni daripada peniaga besar sampai ke usahawan-usahawan kecil di pendalaman. Tapi apa yang kita nampak mungkin kelangsungan projek ni biasanya terhenti setengah jalan kan. Jadi kita sebagai industri player adalah tanggungjawab kita sebenarnya bila satu program tu dilancarkan, sebenarnya industri player di dalam Malaysia ni sepatutnya bekerjasama untuk menyahut rancangan-rancangan yang telah dijalankan kerajaan. Contohnya seperti Ninja Van sendiri kan. Jadi kami berada di dalam space e-commerce, tapi kalau kita cakap industri logistik itu terlalu besar. Jadi setiap syarikat-syarikat logistik yang ada di Malaysia ni sebenarnya ada niche mereka sendiri. Jadi untuk kami mungkin niche kami adalah e-commerce, penghantaran parcel. Dan mungkin untuk sepanjang tempoh PKP itu apa yang kita dapat buat ialah kita mewujudkan satu lagi servis yang dipanggil Ninja Direct. Ini adalah sourcing, membantu usahawan-usahawan Malaysia. Kita sourcing barang-barang daripada China, daripada Thailand dan Indonesia untuk dibawa ke Malaysia untuk mereka jual. Jadi mungkin untuk macam peniaga seperti Tony dalam F&B, itu kami belum ada kebolehan dalam space itu. Jadi banyak lagi industri player yang memang niche market mereka untuk penghantaran on demand dan juga F&B delivery. Jadi untuk itu memang industri player sepatutnya bekerjasama dengan peniaga-peniaga untuk melangsungkan apa yang telah dimulakan oleh kerajaan, program-program itu. Okey, Tony, Faris bangkitkan satu aspek yang selalu kita bincangkan di Malaysia. Kadang-kadang kita punya perancangan tu hebat, tetapi pelaksanaan kita kadang-kadang tak sampai. Jadi saya beri masa yang tinggal ni untuk Tony, berikanlah senarai permintaan Tony lah untuk, kerana macam ni lah. Alasan kepada soalan saya adalah majoriti perniagaan di negara seperti Malaysia adalah industri kecil, sederhana dan juga mikro. Jadi tak ramai usahawan dalam kategori-kategori ini mampu untuk menangani dunia fizikal dan dunia digital secara efisien serentak. Terutama kalau mereka tak pernah melakukannya sebelum ini. Capaian modal, capaian pengetahuan dan sebagainya. Okey, kita tidak mahu usahawan macam Tony, perniagaan macam Boat Noodle terkubur hanya kerana kita nak turunkan jangkitan virus. Kita tahu kena pergi digital. Tapi daripada sudut pandangan Tony, apa yang kalau kita nak bantu, apa yang harus kita bantu dan apa perkongsian ke, apa lagi yang Tony rasa patut dilakukan? Okey. Kalau macam tu saya mintalah yang saya wishing list lah. So untuk saya selama 9 bulan 10 bulan yang lalu ni saya nampak memang the first phase of fighting COVID ni
banyak planning ke banyak remedy yang kita buat tu sangat short term. Tapi ada juga perbincangan yang lebih long term untuk digitalize your business, untuk your last mile delivery untuk berlaku semua tu. Tapi saya rasa itu satu benda yang sangat long term. Long term why? Because service or food and beverage industry untuk tukarkan behavior orang lebih minat untuk order online benda-benda macam tu perlukan satu masa yang panjang. Tapi so I said untuk government ke untuk agensi yang boleh tolong untuk sekarang buat pertolongan yang lebih short term. Sebagai contoh, ada juga satu COVID mediation center yang berapa bulan dalam parlimen. Finally is passed in the parliament. Tapi sampai sekarang tak ada lagi business ke teman-teman dalam bisnes yang know how to activate. If any contractual commitment mereka yang sedang datang, like what you said tadi, betul. Untuk landlord, untuk bisnes besar-besar, ikut saja apa yang kau sudah sign. So secara undang-undang sudah all overdue. Tapi I think the short term is perlindungan dari kerajaan dalam satu environment yang more protected. So business ni dapat continue, bukan dapat lebih profit lebih banyak. So at least you can stay shelter dalam keadaan COVID ini. Sebab untuk sifarkan or zeroize the whole thing may still take quite a lot of time from now on. So ultimately government or the policy maker lah ada power untuk buat shelter ini untuk semua orang. Ya. Tony, kita banyak nak cakap tapi masa mungkin saya nak selitkan ini ya. Ada peniaga yang berkata kepada saya bahawa sebenarnya bukan sangat sama ada perlu atau patut ada PKP atau tidak. Tetapi ketidaktentuan bila tak boleh nak rancang jangka masa pendek kesederhana itu yang menyebabkan gangguan hebat kepada kecairan tunai, perancangan perniagaan dan sebagainya. Tetapi disebabkan kita tak boleh nak tahu bila. Adakah itu juga satu faktor, Tony? Ya, betul. Untuk industri atau untuk bisnes-bisnes yang secara langsung terjejas seperti hotel, tourism, airline, restaurant. I rasa restaurant ni dah lebih not as direct as what tourism and airlines and all those industry. Tapi kalau bisnes-bisnes yang langsung terjejas boleh dapat boleh dapat satu decisive plan yang lebih long term, walaupun lebih sakit. Katakan restoran harus ditutup 3-6 bulan. Cakaplah tutup 3-6 bulan. So all the company boleh fokus the remaining resources untuk apa? So we can focus to do what and how to deal with landlord, how to deal with. Saya rasa landlord sendiri pun ketidakpastian tu pun buat mereka tak tahu nak bagi rebate ke tak bagi rebate. So not just the business, untuk supplier, untuk landlord, semua. Yeah. Okay, Tony dah bagi senarai permintaannya. Faris, lagi satu. Jadi untuk kami memang untuk tempoh ni untuk menghadapi masa-masa akan datang, apa yang kami minta ialah supaya kami perlukan kelangsungan daripada program-program yang tadi dilancarkan. So kita tak nak program yang dilancarkan tu berhenti separuh jalan dan tukar satu program yang baru. Jadi sebagai penghubung peniaga dengan pelanggan, untuk peniaga tu meneruskan perniagaan mereka, I think bila polisi tu bertukar terlalu banyak kali, I think itu akan menjejaskan bisnes mereka. Jadi kita bukan saja berkemungkinan peniaga tu tutup, atau kemungkinan juga kita menghambat dia punya perkembangan bisnes dia sebenarnya. Okey. Terima kasih banyak kepada Faris, terima kasih banyak kepada Tony. Tony, saya tengok gambar kat belakang Tony tu terus saya jadi lapar. Saya sekarang makan satu hari sekali je. Jadi kita berdoa supaya Ninja Van ke Boat Noodle ke mana-mana lagi perniagaan usahawan yang berada di Malaysia dan di mana jua boleh mempunyai ketahanan sama ada secara sendiri maupun dengan gabungan bantuan kerajaan. Boleh tolong Tony buat sejuk beku dan boleh ekspor sampai ke Beijing misalnya.
apa pun yang boleh membawa masuk kecairan tunai dan juga kelangsungan perniagaan sehingga kita boleh meredakan lengkung pandemik ini untuk selamanya, itu akan dialu-alukan. Terima kasih banyak dan selamat maju jaya dan semoga sentiasa selamat dan sihat kepada warga Bot Nudem dan Tony dan keluarga, kepada warga Ninja Van dan juga Faris dan keluarga, dan dari kami di Agenda Awani Asia. Sekian, kita jumpa lagi.